Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. Hari ini kita nak sambung bab 1 aplikasi teknologi iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, kita akan masuk standard pembelajaran 1.1.3 iaitu menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada dan juga 1.1.4 menghasilkan gambar raja blok ataupun blok diagram produk mekatronik sedia ada. Saya akan terangkan dulu mengenai gambar raja blok iaitu blok diagram. Takrif dia, ia adalah sebagai suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Tanda anak panah menunjukkan urutan blok yang dilabel mengikut fungsi, nama elemen atau litar. Terdapat 3 bahagian dalam gambar raja blok iaitu yang pertama input, yang kedua proses dan yang ketiga output. Sekarang ni saya nak terangkan tentang 3 bahagian pada gambar rajak blok tersebut. Okay, yang pertama adalah input. Ia berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal. Okay, contoh peranti masukan tersebut ialah Swiss, penderia jarak atau inframerah, penderia pergerakan dan juga penderia cahaya iaitu LDR. Okay, yang kedua adalah proses. Isyarat daripada input akan diproses mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Okay, contoh di bahagian proses adalah mikro pengawal. Okay, yang ketiga adalah output. Menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Contoh peranti keluaran tu ialah LED, pembas, motor AT dan juga motor AU. Okey, kita tengok sebelah tu lah contoh gambar raja itu adalah gambar raja blok. Kita tengok satu persatu. Input, peranti masukkan. Okey, proses pengaturcaraan iaitu pengawal. Okey, output terdapat peranti keluaran. Okey, saya cuba cerita sikit lah untuk bagi awak nampak. Okey, contoh kat input tu terdapat Swiss. Okey, proses terdapat mikro pengawal dan juga output terdapat LED. Okey, kat sini dia punya pengaturcaraannya adalah apabila Swiss dibuka ataupun kita panggil di on lah, on, maka LED menyala. Jadi dekat input tadi bila awak tekan Swiss tu awak on kan, dia akan hantar isyarat kepada mikro pengawal. Okey. Bila dah proses di mikro pengawal ni akan hantar isyarat kepada output supaya LED tadi menyala secara automatik. Okey, faham ya? Jom kita kaji fungsi-fungsi elemen yang terdapat pada 3 produk mekatronik yang sedia ada. Okey, kita tengok yang pertama, kereta kawalan jauh. Okey, dalam sistem mekanikal, untuk kereta kawalan jauh ni, dia gunakan gear. Okey, di mana fungsinya adalah untuk mengurangkan atau meningkatkan laju dan menambahkan daya motor. Okey, untuk sistem elektronik dia pula, okey, menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Okey, untuk sistem elektrik dia gunakan bateri sebagai sumber tenaga elektrik untuk menggerakkan motor AT tadi. Okey. Yang seterusnya adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, kita kereta kawalan jauh ni menggunakan mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur cara. Okey, mengawal hala laju dan arah putaran motor AT. Okey. Ini ialah contoh gambar raja blok kereta kawalan jauh. Okey, kita tengok satu persatu. Input untuk kereta kawalan jauh adalah panel kawalan tanpa wayar ataupun awak panggil sebagai remote control. Okey, daripada remote control ni tadi, dia proses di mikro pengawal untuk menggerakkan pemacu motor dan juga motor AT.
Okey, bila pemacu motor dan motor AT ni berfungsi, maka roda kereta kawalan jauh tadi pun berputar. Okey, macam inilah dia punya proses bagaimana kereta kawalan jauh tu berfungsi. Okey, ini adalah produk mekatronik yang paling simple yang awak perlu tahulah. Okey, gambar rajah blok ni pun awak perlu hafal. Ini adalah antara soalan-soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan. Produk yang kedua ialah pintu gelangsa automatik. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah sistem mekanikal. Okay, takal dan tali sawat digunakan untuk membuka dan menutup pintu. Okay, dibantu oleh gear pada motor untuk membantu memudahkan pergerakan. Okay, untuk sistem elektronik pula, komponen disatukan dalam litar pemacu motor. Okay, contoh input yang digunakan ialah penderia gerakan bagi mengesan sebarang pergerakan. Okay, untuk sistem elektrik, terdapat motor AT dan juga pengubah iaitu transformer. Okay, sistem elektrik juga membekalkan tenaga elektrik pada sistem. Okay, seterusnya adalah sistem kawalan dan pengaturcaran. Okay, sistem kawalan ni telah diaturcarakan. Okay, ia memproses isyarat input dari penderia dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor. Okay, ini adalah contoh gambar rajah blok untuk pintu gelangsa automatik. Okay, kita tengok juga satu persatu. Yang pertama, untuk input terdapat penderia gerakan. Okay, untuk proses gunakan mikro pengawal. Untuk output ada motor AT, takal dan tali sawat dan juga ada pemacu motor. Okay, sekarang ni saya nak ceritakan sikit lah macam mana pintu gelangsa automatik ni berfungsi. Okay, yang pertama, terdapat pergerakan objek atau benda hidup iaitu manusia, okay, di pintu masuk atau pintu keluar pintu gelangsa automatik tadi. Okay, bila penderia gerakan ni dapat mengesan sebarang pergerakan, okay, kat bawah tu terdapat sebarang pergerakan, okay, dia akan hantar isyarat kepada mikro pengawal. Okay, mikro pengawal akan proses isyarat tu dan hantar kepada output iaitu motor AT tadi. Okay, motor AT tu bergerak, maka tali sawat, maka takal dan tali sawat tadi pun bergeraklah untuk membuka dan menutup pintu. Senang je. Senang je kan? Okay. Okay, ini adalah contoh produk mekatronik yang terakhir iaitu mesin basuh automatik. Kita tengok satu persatu. Okay, untuk sistem mekanikal terdapat takal, tali sawat, gear, drum dan juga galas berbola. Okay, gabungannya menghasilkan putaran pada drum. Okay, seterusnya sistem elektronik. Okay, terdapat butang pada panel kawalan untuk memberi arahan. Okay, komponen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik ni ialah kapasitor dan juga diod. Okay, untuk sistem elektrik, membekalkan tenaga elektrik pada sistem kawalan motor dan juga motor AU. Okay, komponen elektrik yang digunakan ialah pengubah dan juga motor AU. Okay, yang last sekali adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Mikro pengawal telah diatur cara menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, elektronik dan juga mekanikal. Okay, sekarang ni kita tengok contoh gambar rajah blok untuk mesin basuh automatik. Okay, input untuk mesin basuh automatik ialah mod pilihan dan juga penderia. Okay, proses dia adalah macam biasalah mikro pengawal. Untuk output terdapat motor AU, takal dan tali sawat dan juga pemacu motor. Okay, saya cerita sikit lah macam mana mesin basuh automatik ni berfungsi. Okay, mula-mula macam biasalah, awak masukkan baju, sabun semua. Okay, awak pergi kat mod pilihan tu, awak pilih. Nak berapa minit ke, nak macam mana pun semua awak pilih. Okay, kemudian awak tekan start. Okay, bila tekan start, air pun masuk. Okay, bila air tu penuh, okay, penderia ni dapat isyarat untuk hentikan air tadi
dan dia hantar isyarat pada mikro pengawal. Mikro pengawal akan hantar isyarat kepada motor AU dan pemacu motor untuk bergerak. Okey. Bila dah bergerak tu, takalan tali sawat pun akan bergerak sama. Maka drum pun berpusing. Okey, dah pusing, dah siap basuh. Okey, tadi dah ada masa yang awak dah tetapkan. Sampai je masa tu, secara automatik mesin basuh tu akan berhenti. Baiklah, itu saja untuk topik 1.1.3 dan juga 1.1.4. Okey, sekiranya terdapat sebarang persoalan atau awak tak faham, okey, awak boleh terus PM saya dalam Telegram macam biasa. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Bye.